Masih bersama kami di Wanita hari ini sebagaimana yang kita telah wawarkan di awal rancangan tadi dan juga di social media kita. Hari ini hikayat perkahwinan kita nak berdebatkan atau kita nak bincangkan mengenai hobimu maduku. Apa agaknya intipati yang bakal kita bincangkan? Kita bawakan kepada anda 3 orang ahli panel kita. Kalau dapat saya mulakan dari sebelah kanan sekali. Tersenyum manis dari tadi iaitu Encik Saiful Bahri Osman, perunding motivasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat, Baik. Alhamdulillah. Saya dengar apa Syirah kata diperdebatkan. Takut pula dengar. Tapi Kak Syirah, saya saja nak cakap. Encik Saiful ni senyum-senyum dia, senyum-senyum bahaya sikit. Ada makna tu. Baik, di tengahnya pula Dazrin Kamarudin. Siapa tak kenal, selalu keluar di kaca televisyen. Assalamualaikum. Dan juga isteri tercinta Nur Fazulin Razali, betul ya? Betul. Kita panggil Zulin. Sihat ke Zulin? Alhamdulillah. Okey, ini baru kita boleh tanya. Dah ready nak gaduh? Jom nak gaduh. Gurau. Okey, baik. Topik kita hari ni hobimu maduku. Ataupun boleh juga jadi hobiku madumu. Perspektif yang berbeza tetapi konteks yang sama. Kita nak bercakap tentang macam mana dalam sesebuah hubungan ni akan menjadi masalah sebab biasanya madu ni ada konotasi yang tak berapa best lah untuk kita yang perempuan ni. Untuk kita yang perempuan, betul kata Syirah. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang bagaimana sebenarnya salah ataupun tidak untuk seseorang itu ada hobi dan akan menjadi masalah sekiranya terlalu pentingkan hobi sampai mengabaikan pasangan. Jadi permulaannya ni Cik Saiful dia dah tahu dah soalan pertama tu akan dia ajukan kepada Cik Saiful sendiri. Macam mana Cik Saiful untuk topik kita pada hari ini? Bagaimana sebenarnya untuk kita ada hobi tetapi sebenarnya tidak mengabaikan pasangan kita? Okay, baik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Uyai, Puan Syirah, sahabat saya, Cik Azrin dan juga Puan Zulin, dan kesemualah penonton-penonton rancangan Wanita hari ini. So baik, topik ataupun tajuk kita hari ini tentang berkaitan dengan hobimu adalah maduku. So bak kata sahabat saya Puan Uyai kata tadi, bagaimana supaya kita tidak melampaui batas yang menyebabkan pasangan itu berasa kecil hati dengan madu tu. Kan? Jadi penonton kat rumah jangan tersalah faham tentang tajuk ataupun topik tersebut. Ini memang kehebatan penerbit Wanita hari ini dalam mewujudkan satu tajuk yang hebatlah saya kira. Iaitu Siti Hasfizah Asbati Sabjahan. Okey. Okey, baik, bila kita sebut tentang tajuk ini, kita akan faham bahawa hobimu adalah maduku adalah satu benda, kronologi dia adalah melibatkan perasaan, dan saya ambil kata kunci dia adalah pengorbanan sebenarnya. Seperti yang Cik Uyai katakan tadi, dia merupakan, dia tak lari daripada pengorbanan sebab daripada pengorbanan itulah seseorang tersebut, saya tak kata suami, saya tak kata isteri. So kita umumkan saja yang mana dia sama ada menyukai hobi pasangan tersebut. Seperti yang saya dah bersembang dengan sahabat saya hari ini, pasangan yang ada ni tak ada each other tu, dia rasa macam tak sempurna hobi tu. Nanti kita tanya. So yang keduanya, dia akan wujud pula kelompok yang mana dia tak suka tentang hobi tersebut, tetapi hujungnya tetap kena redha. Itu yang dikatakan sebagai madu tu. Kan? Yalah, istilah madu tu ada yang sedap, ada yang tak sedap. Kan? Ada yang pahit, ada yang manis. Saya dengan Zulin dengan Syirah pandang hujung mata. Jadi bila individu tersebut terpaksa ataupun di hujungnya dia kena redha, so dia kena terima apa sahaja hobi ataupun minat pasangan tersebut. Now saya rasa yang paling perlu diberi keutamaan adalah tentang satu kelompok, iaitu pada asalnya dia tak suka tetapi dia terpaksa menyukai perbuatan tersebut. Ini love. Kan? Untuk menunjukkan, untuk memahami, untuk mengeratkan sesuatu perhubungan tersebut supaya di hujungnya ada kebersamaan. Baik. So nanti kita akan bincang dan akan kupas. Menarik. Ada beberapa kelompok ataupun kategori Cik Saiful. Okey, baik, sebelum saya nak ke Dazrin, saya nak bacakan dahulu satu
satu kiriman di Facebook kita. Saya ambil yang paling ringkas lah, Yana. Okey, silakan. Iaitu daripada Simah Ari. Katanya, hobi kami suami isteri suka tengok laut. Okey, itu hobi yang dilakukan bersama dengan pasangan lah. Kalau kita nak tanya kepada Dazrin sendiri, air di laut. Kalau kita nak tanya kepada Dazrin sendiri, apa hobi Dazrin ni sebenarnya? Okey, saya sebenarnya macam inilah. Okey, sebelum tu kita mulakan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena duduk sebelah orang proper, kita kena proper di sini. Okey, dia macam inilah. Sebelum kita melangkah ke alam perkahwinan, kita seram tau. Sebab bila kita sebagai seorang lelaki ni, kita suka buat benda seorang-seorang. Tapi selepas kita berkahwin, alhamdulillah jadinya sekarang ni dia nampakkan daripada kita seram jadi kita suka. Disebabkan sampai sekarang apabila saya nak buat apa-apa satu perkara, tak ada orang rumah saya tak ada buat. Saya dah jadi tak reti sebab kita dah always together. Saya nak keluar pergi tengok wayang, saya akan bawa. Saya nak pergi karaoke, saya akan bawa. Nak turun event, saya akan bawa. Kalau dia tak ada, saya akan fikir 2-3 kali. Nak pergi ke tak? Nak pergi ke tak nak pergi? Nak pergi ke tak nak pergi? So di situlah lahirnya, saya kata kenapa tidak apa yang minat dia, saya support. So dari situ kita tahu yang kita akan memahami pasangan kita satu sama lain. Kan? So kalau kita tengok dia buat hobi dia seorang-seorang tapi kita tak join dengan hobi dia, kita tak akan faham kenapa dia suka sangat benda tu. Betul. So contoh katalah salah satu hobi yang saya suka yang dia tak faham. So saya suka collect jam contoh kata. Saya suka collect jam. Dalam masa yang sama, kita kalau kata kita nak bagikan benda tu satu benda yang indah, kita janganlah buat seorang-seorang. Nanti dia akan bercakap ni bazir duit ni apa benda ni kan, sebab dia tak faham minat kita. So nak bagi dia cakap benda tu satu benda yang indah, bagi dia faham minat kita. Jadi saya beli untuk dia satu. Saya beli satu, saya beli untuk dia satu. Dapat satu. Lama-lama dia ada kotak dia sendiri untuk jam koleksi dia sendiri dan saya ada koleksi jam saya sendiri. Di mana minat tu telah disatukan. Bajet dia siapa? Bajet daripada saya. Itu yang paling best. Dia macam ni lah. Dia bila pasangan suami isteri ni, apabila minatmu minatku jua, nak jadikan maduku madumu jua, duit tu kena ambil kita. Tak boleh. Dia kalau kata minat dia datang daripada dia, pergi kepada saya, kan, kena daripada saya juga kan. Barulah minat tu dapat disinkroniskan menjadi satu. So contoh kata macam tengok cermin mata kita pakai pun. Itu baru saya nak sebut tadi. Sama nampak cermin mata yang saya pakai ni, saya bukan manusia yang suka pakai cermin mata. Tapi dia suka pakai cermin mata. Okey, seorang suka kumpul jam, seorang suka kumpul. Dia suka pakai benda pelik-pelik tau. So contoh kata benda lagi pelik, lagi dia suka. So contoh kata cermin mata yang bentuk pelik-pelik kan. Saya selama ni very simple straightforward guys. So saya memang akan pakai something yang senang match dengan semua benda lah. Tapi dia tak. Dia suka macam benda pelik-pelik. Tapi dia suka dan saya kata macam dia cuba pakaikan kepada saya. Jadi bila saya pakai, saya kata macam okeylah ni dia suka. Kan? Tak apalah kita layankan kerana isteri. So lama-lama kita pun tersuka sekali. So dia jadi apa benda minat dia tu dia jadi minat saya pula. Okey, itu sangat-sangat menarik tau Syira. Sebab ini yang kelompok ketiga. Yang Cik Saiful kongsikan tadi kan. Daripada minat pasangan tu, mula-mula mungkin kita tak faham, mula-mula mungkin kita tak appreciate atau menghargai minat tu. Tetapi bila dah bersama, dah bertahun-tahun, kita tengok, kita cuba faham, kita pula tersuka. Ini yang berlaku kepada Zulin juga. Betul. Okey, sekarang ni Zulin pun suka kumpul jam ataupun macam mana? Okey, pada mulanya saya kata kenapa membazir. Macam kita kadang-kadang kalau kita nak yelah cakap kat husband kita, you janganlah buat macam ni, jangan beli, membuat perbaziran semua. So I macam kalau boleh jangan membazir. Tapi pada I kalau kita cakap macam tu, kita downkan dia. Okey, why not kita pun berkongsi, cantiknya. Sayang, cantik tak jam ni? Cantik. So I cakap kat dia, I pun nak satu lah macam cantik jugalah. Apa tu dia kata, serius you rasa cantik ke jam tu? So kita berkongsi minat yang sama. Maksudnya itu adalah salah satu cara kita menghargai pasangan kita. Apa-apa kita buat mesti together. Sebab saya nampak sekarang ni apa benda yang masalah paling ketara yang berlaku dalam perkahwinan ni, bila kita tak selesa bercakap dengan pasangan. Maksudnya bila kita cakap betul, kita takut pasangan tu marah kita. Kan dia kata janganlah bila kita nak tunjuk minat kita ni nak kongsi dengan pasangan. Kita tahu pasangan kita akan marah kita sebab apa? Pada dia tu membazir. Ataupun pada dia itu buang masa. Kenapa nak buat benda yang buang masa? So daripada kita bergaduh dan jadi tak selesa nak berkongsi pasal bila kita berkahwin ni, kita berkongsi jiwa lah senang cerita. Bila kita berkongsi jiwa, semua benda kena selari. So bermaksud kalau kata pasangan tu tak suka, sama ada kita tak buat langsung ataupun kita bagi dia faham kenapa benda tu minat kita tu, kita betul-betul minat. Betul. Contoh kata main sukan dan sebagainya kan. Kena bagi dia faham. Kan? Betul. Kadang-kadang terjadi macam situasi yang kalau kita nak bercerita kat pasangan tu,
ada sesetengah orang yang rasa macam tak payahlah cerita, bukannya dia faham pun. Ini mungkin yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Nampak macam banyak tetamu kita nak cakap tu. Cik Saiful tu dia macam kontrol je diri dia kan. Tetapi kita sempat juga bertanya soalan kepada tetamu-tetamu kita secara general. Apa kata orang ramai tentang topik kita pada hari ini? Jom kita dengar. Kalau lebih penting kan tak boleh lah. Tapi untuk dia spend time dekat benda-benda hobi dia, Umi suka. Asal dia healthy dan dia tak melencong kat tempat lain. Macam suami Umi, dia suka basketball. So, dia nak cuba cari payah untuk ambil hati I supaya dia boleh main basketball. So, for me, it's a healthy habit. So, okay. Bagi saya, hobi mancing ni adalah bagus. Kita dapat makan ikan yang fresh. Tak perlu pergi beli dekat pasar. Dengan hobi mancing ni juga suami saya dapat jadikan sebagai sumber pendapatan keluarga dengan membuat konten-konten mancing kat YouTube. Jadi sebagai isteri saya takkan halang hobi mancing suami saya selagi tak abaikan tanggungjawab pada keluarga. Contoh macam saya, suami saya suka mengai. Kita support lah hobi mereka sebabnya dari situ pun mereka boleh dapat income kadang tu. So daripada mereka tak ketuan hala, baiklah daripada hobi yang kita pun dapat juga hasil. Contohnya macam dia bawa balik ikan tu, dia siap fikir siang apa semua. Baik, itu dia tadi banyak pandangan daripada orang ramai. Ada yang berkongsi memancing dan sebagainya, yang dibuat aktiviti bersama dan sebagainya. Dan saya nak bacakan juga dan kongsikan juga kepada anda satu perkongsian di Facebook kami ini, iaitu daripada Azalonias Nidiba. Katanya, tapi untuk sesetengah pasangan, walau isteri ada hobi yang sama dengan suami, tapi suami pula tak nak bawa isteri sebab suami selalu layan hobi dengan geng-gengnya sahaja. Macam mana tu? Baik, kalau dapat saya tanyakan kepada Encik Saiful sendiri. Betul, hobi itu minat kita, tapi hobi ini juga boleh datangkan rasa curiga sekiranya kita tak involve pasangan kita dalam hobi kita. Macam mana kita melihat situasi ini? Okey, baik. Terima kasih. Puan Syirah, apa yang dikatakan tadi tu oleh sahabat kita yang bertanya tu, dia memiliki hobi yang sama dengan suami, tetapi suami selalu meninggalkan dia. Sebagai contohnya, suami suka rider motor dengan kawan-kawan, tak bawa dia ataupun sebagainya. Baik, yang ini kita kena faham, antaranya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tersebut, walaupun dia tahu pasangan tersebut memiliki hobi yang sama, tetapi dia tak terdorong untuk membuka ruang tersebut. Antara faktor dia adalah satu, gaya hidup. So, gaya hidup dia, waktu masa yang dia peruntukkan satu hari tersebut lebih banyak kepada family ataupun lebih banyak luaran atau bersama sahabat-sahabat. Maka dia akan lebih dominan kepada siapa yang mempengaruhi tersebut. Nombor dua, kalau kita perasan, kebanyakan yang memiliki hobi yang sama, buat aktiviti yang bersama-sama, majoriti, saya boleh katakan, faktor umur itu pun mempengaruhi. So kalau kita lihat mungkin dulu-dulu kan, saya tak pastilah, mungkin ada suri rumah ataupun ibu-ibu yang di rumah sana yang usianya atas daripada 50-an, mungkin dia melihat situasi tersebut. Hatta kalau dulu makan pun si bapa berasingan dengan anak dan juga isteri dulu kan. Tapi sekarang generasi yang datang ke hujung ini, so nampaknya makan tu dah boleh ada kebersamaan. Jadi faktor-faktor yang seperti ini, satu lagi adalah faktor budaya tu sendiri. So budaya tu yang mempengaruhi tindak tanduk seseorang tersebut. Di samping ada hidden, ada hidden tu kan. Hidden tadi disebut hidden tu. Saya sebut yang tu last sekali lah. Sebab tak nak kontroversi. Baik. Hidden agenda. Hidden agenda. Kan? Yang yalah, sometimes biasalah, kawan-kawan lelaki ni kalau nak ride tu, dia akan kata takut isteri tu, bawa isteri sekali, padahal bawa isteri tu sebab nampak Zulin gelak. Minat yang sama. Kan, minat yang sama. Jadi bukan takut isteri tak takut kita. Dia tak berapa nak seram. Jadi sebenarnya apa yang saya dapat kupas daripada apa yang di-share oleh sahabat kita tadi, kalau kita dapat pujian daripada pasangan kita tentang hobi dan minat kita,
itu biasa. So ni kesan psikologi. Tetapi kalau seseorang pasangan itu mendapat sokongan moral, minat yang sama, buat bersama-sama, so dia akan jadi luar biasa. Okey. So buktinya boleh tanyalah. Alhamdulillah. So tindakan dia, perbuatan itu sangat luar biasa. Okey. Cuma tinggal lagi isu dia adalah bagaimana yang memiliki hobi untuk memberi ruang kepada pasangan untuk involve sekali di dalam hobi tersebut dan juga mendidik yang pasangan untuk menyukai ataupun bersama-sama di dalam melaksanakan ataupun membuat sesuatu perbuatan ataupun hobi tersebut. Okey, betul. Saya setuju apa yang Cik Saiful katakan tadi. Dan untuk soalan Syirah tu kan, mungkin juga berlaku situasi yang pada awalnya walaupun sebelum berkahwin pun pasangan ni berkongsi minat yang sama. Ya. Tetapi setelah berkahwin ada pula anak, minat itu mungkin tak dapat nak diteruskan sebab salah seorang perlu berkorban. Betul. Contohnya kalau suami yang suka ni, okey, tak apa, you buat dulu. Saya dengan anak. Ataupun isteri pula, tak apa, you main dulu hobi you, saya dengan anak. Jadi kebersamaan tu mungkinlah tiada dari sisi itu, sudut pandang itu. Tapi saya nak baca satu komen yang saya rasa kelakar sedikit oleh rakan kita di Facebook, iaitu Fauziah Khalid. Dia kata, hobi suami suka kucing. Akak pula alergik dengan kucing. Terpaksa hadaplah bermadu dengan kucing. Itu kena kita tahu juga. Kena kita tahu juga. Itu benda yang betul-betul kena. Mungkin Zulin boleh mulakan dulu. Pernah berlaku situasi sebegini? Siapa yang sebenarnya alergik kucing? Okey. Dia. Okey. Okey, I suka sangat kucing. Macam before I kenal dia pun I kan ada kucing lah. Tapi since lepas kahwin, I ada alergi, ada sinus. So I kata kurangkanlah. Kalau boleh tak nak ada kucing lah. Tapi dia kata, ayang, I suka comel. Dia buat muka dia lah yang comel tu. So I cakap, okey tak apa, boleh ambil seekor dulu. Tak apa, dia kata I nak ambil 2. Tak, cerita dia macam ni. Cerita dia, betul kan cerita dia sekarang ni. Cerita dia macam ni. Mula-mula dia agree untuk satu. Lepas tu, bila kita dah pergi kat tempat tu nak ambil kucing, dia kata ni adik-beradik. Lepas tu tak nak. Lepas tu macam, alah kesianlah kalau ambil seekor ni, seekor lagi ni tak ada kawan. Dia yang kata yang tak apalah ambil dua-dua lah. Dia cakap ambil dua-dua. Jadi isu alergik tu jadi macam mana? Masih lagi, tapi I boleh kontrol lagi. Maksudnya kita sama-samalah jaga kucing tu. And then kita masih boleh macam tolerate dari segi okey macam ni, hari ni you mandikan kucing, hari ni you bersihkan dia, you bagi makan. So dia okey dengan tu. Kita kena memahami pasangan kita dari segi itulah. Macam ni lah. Maksudnya kalau kata kita dah tahu okey kita minat kucing. Okay, dia alergik dengan kucing. Contoh kata dia sinus dan sebagainya. So sebagai minat kita untuk bagi dia faham yang minat tu adalah memang best. So kebersihan tu kita jagalah. Sebab dia dah lah alergik, dia dah lah sinus. Takkanlah dia nak kena scoop tai kucing tu buang, dia nak mandikan dan sebagainya. Kita lah ambil tanggungjawab tu nak bagi dia faham minat tu kan. Sebab kita tahu dia layankan minat tu sebab kita. Betul. Dan sekarang ni dia alergik. So apa yang pasangan boleh bantu supaya minat tu boleh diteruskan tanpa membebankan pasangan kita sebenarnya. Ada kompromi kat situ. Dan macam suami saya, Syahirah, yang suka sangat kucing. Comel. Waktu saya mengandung pun, kan ada kucing tu siap tidur dekat perut saya waktu Urhan masih dalam perut lagi. Saya tepuk je katil tu, dia naik tidur sebelah perut. Manjanya. Ya, manja betul. Tapi bila Urhan dah keluar, jadi macam Zulin jugalah. Jadi macam sinus lah dan sebagainya. Jadi dia tinggal kucing tu dekat office. Okey, baik. Sweet sangat Dazrin dan juga Zulin, pasangan yang berkongsi minat yang sama. Dan untuk paparan seterusnya ni pun, kita ada pasangan yang turut berkongsi minat yang sama. Jom kita tengok. Setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga perlu memahami antara satu sama lain dan juga saling bertolak ansur, terutama dalam perkara yang melibatkan hobi pasangan. Mendirikan Mahligai selama hampir 11 tahun, sudah menjadikan Fauziah Abdullah, 39 tahun, berkongsi minat dan hobi yang sama dengan suaminya Muhammad Syaril Muhammad Yusof. Mula-mula start tu dia dah try bawa, dia dah start mancing kita untuk join dia mancing. Masa tu dia bawa kita pergi yang area-area dekat rumah je, ikan-ikan kecil. Masa tu kita pun try mancing, feeling tu tak sampai. Lepas tu ada one time tu dia bawa pergi kolam untuk memancing ikan mega. Start daripada situ, bila kita strike dapat ikan, feeling nak memancing tu terus datang. Kira dia dah berjaya racun lah. Proses dia lama, tapi alhamdulillah bila dia terkena racun tarik ikan-ikan yang bersaiz mega ni, dia
kemudian tu dia cakap bila lagi nak pergi. Kat situlah saya lah pula yang peningnya. Sebab selalu tanya bila nak pergi lagi. Menurut Fauzia, hobi memancing ini juga sudah menjadi salah satu aktiviti wajib mereka berdua. Menariknya lagi, mereka akan memastikan aktiviti memancing ini akan dilakukan setiap bulan bersama dengan dua orang cahaya mata mereka. Aktiviti kita buat bersama, secara tak langsung tu dia macam topik bila kita berbincang untuk kita bercakap tu pun topik yang sama, orang kata apa? Seiring. Seiring. So tak ada macam dia argue, saya tak bagi dia mancing, dia argue, tak ada. Tapi untuk memancing ni bila sama-sama minat, dia jadi satu kegiatan dan satu topik bila berbicara tu jadi lagi menarik. Tapi kalau tanya saya pula, untuk pergi dengan isteri dan anak-anak, ada tempat yang saya terpaksa slow, macam untuk trip ke laut dengan kawan-kawan kan. Dekat situ ada kekangan sikit lah. Sebab dia memang sentiasa nak ikut juga. Nak ke laut pun nak pergi juga. Tapi saya tak boleh bagi lagi sebab dia kena pelan-pelan kan. Penat pula dia kan. Sebab selalu ke laut tu dah lebih ekstrim lah. Tiada istilah hobimu maduku kerana aktiviti memancing ini juga boleh mengeratkan lagi hubungan mereka suami isteri. Di samping itu, bagi Fauzia, sebagai seorang isteri, kita perlu menyokong dan memberi dorongan terhadap minat suami. Kalau macam saya, dah hobi kan, bila sebab kita dah set dalam mindset, jarang perempuan yang support suami memancing. So bila kita dah jadikan hobi, dia kena terimalah. Bila dah terima, bila kita masuk ke dalam mancing, bila kita dah mendahului dia nak spek-spek yang certain tu, terpaksalah dia layan. Dah kata madu pun kan. Kalau pada saya kan, ada on the certain part tu best bersama. Tapi kadang-kadang macam isteri saya ni kan, kalau dia masuk kedai pancing dengan saya kan, dia yang lebih pula. Saya yang sakit kepala. Awak, ini kita kena beli ni. So saya pula stres. Itu kalau tanya pada saya. Hobi tu okey lah, tapi benda yang equipment, barang-barang yang dia nak tu semakin mahal. Bagaikan dakwat dengan kertas, itulah peribahasa yang sesuai digambarkan tentang hubungan pasangan ini. Ternyata, berkongsi minat dan hobi yang sama dapat membantu menciptakan 1001 kenangan manis buat kisah cinta mereka dan menjadikan mereka lebih romantis. Itu dia pasangan yang berkongsi minat yang sama iaitu memancing. Katanya dengan memancing buat aktiviti bersama ini dapat mengeratkan dan juga dapat mencipta 1001 kenangan. Baik, itu mereka yang ada minat yang sama. Kalau boleh saya tanyakan kepada Encik Saiful, bagaimana pula untuk pasangan yang minat mereka berbeza, si pasangannya pula sukar untuk masuk dengan hobi pasangannya dan pasangan pula kalau boleh ada pasangan yang tak nak involve pun dalam hobi pasangannya. Macam mana kita nak cari titik tengah untuk situasi ini? Okey, titik tengah dia adalah nombor satu, bertolak ansur. So itu yang paling utama. That means maksudnya kita menghormati apa yang pasangan kita minat berserta dengan hobinya dan kita juga pada masa yang sama menterjemahkan minat kita, hobi kita kepada pasangan. So dan kalau boleh elakkan daripada berahsia. So kalau berahsia hobi ni sometimes dia akan jadi curiga. Betul. Dan kena faham, bukanlah saya nak bias tapi orang perempuan ni bak kata uyai. Saya petik kata uyai. Kena petik kan. Apa yang saya kata tu? Dengan kucing pun boleh cemburu. Kan. Betul. Tak cemburulah dengan kucing. Saya allergic lah. So kamu ialah yang kat luar. Ini based on pada kes yang saya jumpa. Dengan kucing pun boleh cemburu. Sebab apa? Suami rapat dan very close dengan kucing yang betina tu. Jadi dia rasa cemburu, terancam dan sebagainya. Risaulah. Kata-kata Cik Saiful ni. Itu orang perempuan kan salah satu di antara makhluk yang paling sukar untuk difahami. Banyak betul makhluk. Tambah banyak. Okey, baik. Apa yang saya nak kembangkan sikit daripada soalan tadi tu. Nombor satu, kita kena faham bahawa mesti hobi dan minat itu nombor satunya dia tidak mengancam kepada keselamatan ataupun nyawa pasangan ataupun
si pemilik. Itu nombor satu. So ada hobi yang dia memberi kesan mudarat yang besar. Sebagai contoh, hobi suami kalau sebelum kahwin lumba dekat jalan-jalan raya. Takkanlah hobi yang sama tu nak dikongsi dengan pasangan, betul tak? Betul. So atas pertimbangan yang wajar, maka pasangan tersebut perlu memikirkan sama ada hobi itu sesuai untuk disupport ataupun tidak. Nombor satu, kayu ukurnya mesti soal keselamatan. So nombor dua, mestilah hobi tersebut adalah hobi yang tidak mengabaikan tanggungjawab. Okey. Itu sangat penting. Sometimes ada orang dia fokus dekat hobi dia tapi tanggungjawab yang hakiki, cari rezeki dan sebagainya. Macam tadilah, sibuk untuk siapkan makanan kucing, makanan suami tak siap, contoh. Contoh. Kan? So, benda-benda yang macam ni yang akhirnya hujungnya dia akan menimbulkan dan mencetuskan konflik. Betul. Di antara kedua-dua pasangan tersebut. Betul, dan sedikit saya rasa juga yang perlu ada adalah belas kasihan. Yes, belas betul. kasihan kepada pasangan kita. Jangan terlalu mementingkan diri dengan hanya fokus kepada hobi kita yang kita tahu pasangan kita ni tak boleh nak turut serta, tak boleh nak faham dan appreciate. Betul. Perlu ada belas kasihan yang okey, aku main, kalau nak main game sejam. Kemudian waktu-waktu yang lain untuk isteri dan anak-anak. Mungkin perlu ada benda ni. Dan saya nak baca komen dari rakan kita di Facebook. Komen ni menarik sangat-sangat oleh Hayati Firda yang kata lelaki yang hobinya main futsal adalah lebih bagus dari lelaki yang hobinya main perempuan. Betul. Okey, ada betulnya apa yang dikatakan oleh rakan kita ni. Sebab ada juga komen yang saya baca, suami dia sebelum ni suka memancing tetapi disebabkan oleh PKP, minatnya tu bertukar kepada main game. Dia kata, alah tak apalah, redha je lah asalkan ada depan mata. Okey, mungkin ini juga yang saya nak tanya kepada Zulin. Kita sebagai pasangan kita ni, dalam kita nak mencetuskan keluarga yang harmoni, keluarga yang bertolak ansur, yang sayang menyayangi, perlu juga ada usaha dari pihak kita, sama ada lelaki ataupun perempuan, untuk cuba memahami pasangan kita. Dari situ, kalau kita dah cuba faham, mungkin akan timbul pula perasaan yang kita turut sama nak serta dengan hobinya itu tadi. Apa pandangan Zulin? Pada pandangan saya, sebagai seorang isteri, kita harus bertolak ansur. Okey, apa yang dia minat, kita pun turut minat. Sebab itulah satu-satunya masa yang kita boleh kongsi bersama sampai akhir hayat. So kita jangan fikir apa hobi dia tu semua tak bagus, tak baik, tak. Kita positif saja. Lagi kita support minat dia, lagi hubungan tu kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Alah, so sweet. Dia macam ni tau, dia macam ni. Ada setengah orang, contoh katakan, okey, kalau keluar dan sebagainya kan, pasangan tu akan cemburu tau. Tapi macam dia tak kisah. So di situ dia akan menunjukkan yang dia percaya pada saya. She trust me. Jadi bila dia trust, lagilah kita rasa macam jangan buat apa-apa benda pelik-pelik lah. Sebab kan dia dah percaya kat kita. Dia bila katalah okey, lelaki ni satu makhluk yang pelik juga. Kalau katalah lagi orang rumah tu mencabar, lagi dia menjadi-jadi. Tapi kalau orang rumah tu beri kepercayaan, dia akan tahu kepercayaan tu diberi 100% oleh orang rumah. Jadi kena gunakan sebaik mungkin. Nampak? Dia ibaratnya macam ni lah. Bak kata pepatah orang putih, trust is like a piece of paper. Once it's crumpled, it cannot be the same anymore. Kejap. Producer saya nak RO baru ya. Betul. Apa yang Dazrin katakan tadi, perlu ada rasa yang kita dah pasangan kita dah beri kepercayaan kepada kita. Kenapa kita nak rosakkan kepercayaan itu dengan buat benda yang pelik-pelik? Betul. So, contoh kata ada certain hobbies yang macam you cakap tadi lah. Ada tadi kata some partners have to sacrifice sebabkan sekarang ni anak dekat rumah kena jaga kan. So kalau katalah boleh pergi main badminton dan sebagainya kan. Okey, dia tak boleh pergi pasal dia nak jaga anak kat rumah kan. Tapi kepercayaan telah diberikan. Tunaikan secara betul-betul lah. Jangan abaikan tanggungjawab tu lah. Menarik juga. Macam saya malam-malam saya kadang-kadang pergi Zumba. Jadi suami akan tinggal dengan anak. Jadi perlu ada kompromi di situ. Dan mungkin sedikit daripada Zulin sendiri. Macam mana sebagai seorang isteri, kita nak memastikan hobi kita ada dan dihormati oleh pasangan kita. Dan pada masa yang sama kita juga hormati hobi pasangan kita. Kalau tak jumpa titik tengah tu tadi, perlu ada rasa hormat tu. Betul. Rasa hormat tu perlu ada dalam jadual
jati diri. Maksudnya kita masih ingat dia adalah suami kita. Dan kita sebagai isteri, dia adalah support system kita juga. Dia macam tu, dia kena each other. Between each other kena masing-masing toleransi, lepas tu memahami. So tak ada berahsia daripada antara kita lah. Maksudnya kalau dia nak buat sesuatu tu, dia akan fikir panjang. Itu yang kita nak. Dia paling penting transparent lah. Antara suami isteri ni dia kena transparent. Jadi kalau katalah walaupun isteri tak boleh faham minat kita tu apa, tapi kita tunjukkan kat dia tak ada apa yang dia perlu ragukan. Jadi kat situlah titik tengah dia. Kalau katalah dia tak boleh faham apa yang minat kita tu, tapi kita jangan buat dia benci dengan minat kita. Walaupun dia tak suka, tak maksud dia benci. Jangan sampai dia benci dengan minat kita tu sampai kita langsung tak boleh nak buat benda tu. Okey, dan mungkin sedikit daripada Encik Saiful sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini. Silakan Encik Saiful. Sikit saja. So baik, untuk kepada semua penonton yang dekat luar sana yang memiliki hobi yang sama dengan pasangan dan sebagainya, saya mungkin ambil panjang sikit. Panjang boleh. Panjang pun boleh. Tak ada masalah. Bukan panjang apa yang saya nak cakap, tetapi ambil untuk future yang kedua-dua ni kena bersedia. So apa dia? Sebab bila pasangan tersebut memiliki hobi yang sama, minat yang sama dan buat bersama-sama dan sebagainya, sesuatu minat tersebut, future dia ada satu kesan psikologi seandainya salah satu pasangan itu tiada. So yang itu perlu take care dan berhati-hati. Sebab tu whatever yang kita buat, kesukaan kita, kesukaan isteri kita, kita buat bersama-sama, jangan lupa alasnya, sandarnya adalah keikhlasan. So jangan buat kerana terpaksa, jangan buat kerana semata-mata nak jaga hati, jangan. So mudah-mudahan asbab kita ikhlas tersebut suatu masa bila mana pasangan itu tidak ada bersama dengan kita, sebab hidup mati semua jodoh adalah ketentuan Tuhan. So saya kena sentuh benda ni sebab ini banyak berlaku di lapangan. So dia datangkan kemurungan, dia datangkan kesan yang sangat buruk kepada emosi dan sebagainya. Maka sesuatu perkara tersebut buatlah kerana keikhlasan. Mudah-mudahan nanti di hujungnya dia akan sedih, tetapi kesedihan itu ada batasnya dan ada sesuatu benda yang orang kata apa, yang support moral kita selepas itu. Tapi saya nak tambah sikit. Boleh. Okey, sebab tadi interesting part yang Tuan Saiful cakap tadi tu pasal jangan terpaksa, biar ikhlas. Tapi sebenarnya ada juga kadang-kadang kita kena paksa diri kita. Suka benda yang dia tak suka, paksa diri kita buat walaupun kita rasa apa benda ni buang masa ni. Paksa diri, lama-lama keikhlasan tu akan datang. Betul. Sebab kalau kita tak paksa diri, kadang-kadang kita tak nak faham benda tu apa benda tau. Tapi bila kita paksa diri kita, lama-lama barulah minat tu akan datang. Ada dua cara lah. Betul, dua perspektif berbeza, tetapi saya rasa dia punya end point dia adalah yang sama. Maksudnya kita nak ada keikhlasan itu. Cara bagaimana untuk sampai ke keikhlasan itu, tepuk dada, selera. Betul. Baiklah Yana, sebenarnya seronok dengan perbincangan kita pada hari ini, tapi kita nak ucapkan dahulu terima kasih sangat-sangat kepada semua panel kita, Encik Saiful Bahri Osman, Dazrin Kamarudin dan juga isterinya Nur Fazuli Razali kerana sudi bersama kami di Wanita Hari ini. Okey, betul. Hugs and kisses untuk Dasuki. Thank you. Semoga perkahwinan kalian berkekalan sampai hayat. Doa yang sama untuk Encik Saiful dan juga isteri. Amin. Semoga sekiranya ada yang berada dalam situasi di mana hobiku madumu ataupun hobimu maduku dapat selesaikannya dengan baik. Ada toleransi, ada betul ansur dan juga transparent. Jangan hantar kucing ke office. Okey, Syira. Kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana.